balai raya ke, pasar raya ke, tak dapat. Masjid ni, sedekah masjid, lain pahala dia. Tuan-tuan iktikaf, lain pahala. Semayang jemaah, lain pahala. Mendengar ilmu di masjid dengan nengok YouTube live dekat dapur rumah, lain pahala dia. Ni tengah buat live ya, ramai tak nak pergi masjid, dia duduk kat rumah menengok mana. Rokok kat mulut. Lepas tu kadang saya marah buat live, bukan tak bagi, menggalakkan orang tak datang ke masjid. Patut kau nak ilmu kau datang sebab dia ada iktikaf. Kalau saya sibuk ustaz, saya nak duduk rumah. Duduk rumah sambil sokok bukan sibuk namanya. Orang sibuk kalau polis trafik, sambil menengok YouTube menengok. Jalan-jalan, itu sibuk betul. Kalau duduk rumah ini apa sibuk datanglah masjid. Tak apalah nak nengok-nengok jangan off pula lah. Macam sedekah, saya nak kongsi dengan tuan-tuan ya. Kita sedekah ni kata ulama, prioriti nombor satu paling afdal sedekah mak bapak, nombor satu. Jangan kau senang tiap-tiap tahun pergi ke Mekah, mak engkau 18 tahun dulu pergi ke Mekah, tak boleh macam tu. Eloklah dibawa-bawakan mak bapak. Nombor satu, parent. Nombor dua, paling afdal bersedekah masjid dan surau. Dan sekarang ni peluang terbentang di hadapan tuan-tuan sekalian. Sebab masjid dan surau, masjid kita nak dibuat baru. Adapun masjid ni jangankan buat baru. Ada satu hadis, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia renovate Masjid Nabawi. Para sahabat protes. Hei Uthman, kau jangan pandai-pandai renovate Masjid Nabi. Inilah kami nak mandang-mandang Nabi dah tak ada. Kau pandai-pandai nak tukar atap apa semua. Uthman pun bagi tahu, saya pernah dengar Nabi berpesan, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlahu. Hadis Muslim. Hadis ini walaupun dia menceritakan siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan buat satu masjid yang serupa untuk dia. Hadis ini bukan menceritakan buat masjid baru, bantu renovate saja. Kenapa para ulama terkesima dengan hadis ini? Kerana Uthman bin Affan jarang riwayatkan hadis. Uthman dia jarang riwayat hadis. Dia sahabat-sahabat Nabi yang kanan-kanan ni, dia jarang bawa hadis. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi, berapa hadis seumur hidup diriwayatkan? 65, tak banyak. Bandingkan dengan Abu Hurairah, 5,374 hadis Abu Hurairah. Macam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia hanya riwayatkan 312 hadis. Bandingkan dengan anaknya Abdullah bin Umar, 2,630 hadis. Uthman bin Affan dia hanya riwayatkan 72 hadis. Ali bin Abi Talib 332 hadis. Tetapi walaupun sahabat Nabi yang senior-senior ini, dia punya riwayat hadis sedikit, tapi hadisnya panjang-panjang. Kalau macam Abu Bakar, walaupun hadisnya itu 65 je, tapi kalau cerita hijrahnya itu 5 muka surat, panjang betul. Dah dia dengan Nabi 2 minggu, panjanglah cerita. Dia orang panjang-panjang, tak main pendek-pendek ni. Itu sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu jom bantu masjid. Man bana masjidan lillah kama fasiqitatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina satu masjid walaupun sebesar sarang burung merpati, Allah akan bina untuk dia satu rumah dalam syurga. Sarang burung merpati besar mana sangat, tapi Tuhan nak menunjukkan kau membantu masjid, banyak dia punya manfaat. Baik itu kita di Negeri Sembilan, budaya infak ni kurang sikit. Kita dah buat culaan dah di peringkat kebangsaan. Negeri-negeri yang kutipan masjid yang tinggi bukan duduk di negeri, masih lagi dipegang oleh Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur luar biasa, dia punya sedekah dia lain macam sikit lah. Ada satu masjid di Kuala Lumpur, dulu saya sebut namanya, tapi lepas sebut masjid tu kena curi pula dah duitnya. Jadi sebab ada live ni saya tak sebutlah nama dia, nanti kan orang pergi curi dah. Ilah, aku niat nak mandingkan dah orang pergi mencuri dah. Ada satu masjid, saya sebut satu masjid je lah, dia punya kutipan Jumaat dia saja RM30,000. Kutipan Jumaat yang datang malaikat ke tahap orang ya. Macam mana ramai ingat Ustaz? Kuala Lumpur dia lain, orang Kuala Lumpur dia lain. Dia, orang bekerja kalau kawasan Jalan Tun Perak dekat yang KLCC apa semua tu, itu memang orang korporat semua, wallet tebal-tebal. Ada satu orang Tan Sri tu saya kenal, tiap-tiap minggu dia sedekah RM999.
tiap-tiap minggu. Saya tanya kenapa Tan Sri 999 ringgit sedekah, genap dah 1000. Oh itu feng shui juga. sedekah pun feng shui. Bantailah Tan Sri janji sedekah. Feng shui ala ong mah 999. Saya tanya duit taruh kat mana? Dia jenis tak masuk tabung je. Dia bukan jenis masuk tabung. Tan Sri taruh kat mana? Selit pos jadah. 900 ringgit selit pos jadah. Saya gini Ustaz, saya niat siapa jumpa halal. Sampai begitu. Orang Kuala Lumpur halal macam kalau kita 900 tiap-tiap minggu panggil sini harian panggil sini harian dermawan. Kalau kita lah. Dia orang biasa lah, masuk-masuk pos jadah. Luar biasa sekali. Ada satu masjid, dia berdekat-dekatnya masjid tu kurang 2 km. Ni semua kat kawasan KLCC semua lah. Masjid yang satu lagi tu kutipan seminggu dia 22,000. Itu depan mata saya. Habis Jumaat turun bawah, tengok imam ajak makan di bawah, dengar daripada bilik dalam store, tanya bunyi apa tu, buka pintu dah macam penggurup wang. Mesin tukar duit yang ngira duit tu macam bank, 10 mesin, siap ada security jaga berdiri ni. Takut curi dia orang. 22,000. Siling, mesin siling, pram, luar biasa sekali lah. Tapi saya tengok begini, ini masjid kena banyak belajar. Orang jadi willing, jadi suka nak sedekah sebab orang nampak duit tu berjalan. Macam mana dia buat? Tiap-tiap minggu masjid-masjid yang dapat kutipan 20-30 ribu ni, tiap-tiap hari Jumaat dia buat nasi bungkus. Dia buat nasi jenis nasi kak-wuk yang simple-simple ni, yang RM4 satu bungkus ni, bagi makan jemaah. Macam masjid tempat kita kan asyik bagi pisang pada zaman dulu. Pisang ingat monyet agak asyik pisang. Tiap-tiap minggu pisang. Ni Kuantan, saya tak tahu sini. Kalau Kuantan asyik pisang bagi, saya pun tak faham, puas dah ditegur dah masjid-masjid. Sudahlah bagi pisangnya. Udah kata janganlah hina Ustaz. Di Mekah, Madinah, dia orang bagi kurma sebab kurma ni mobile, senang dibawa. Benda tu banyak di Mekah. Di Malaysia ni yang mudah pisang. Ada ke ujah dia lah. Tapi janganlah buatlah pisang goreng pula. Krepek pisang, cik pisang ni kerja. Kuala Lumpur bagi nasi. Jadi bila kita yang sedekah tiap-tiap minggu 100, tengok datang gelandangan orang susah makan, kita jadi ada ke amalan aku dalam malam-malam aku subuh gajah ni, ada ke amalan aku? Katanya sedekah lagi. Dia nak cover ke subuh gajah dia tu. Jadi saya ingat masjid kita dah cantik, so buatkan makan tiap-tiap hari Jumaat. Bagi budak-budak makan, budak-budak sekolah. Sekarang universiti kan ramai budak-budak kata tak makan lah apa. Panggil datang makan. Tuan-tuan sedekah lah, jangan tak sedekah pula. Ini duit kena tukar-tukarkan. Yang kedua, selain pada sedekah, berjemaah. Solat berjemaah. Solat berjemaah ni ingat, dalam kitab Ashiyatul Bajuri disebutkan, waqad kana salafus salih yu'azza ba'dhum ba'da sab'ata ayamin idza fatatuhum salatu jamaah wa salasata ayam idza fatatuhum takbiratul ihram ma'al imam. Laisal musabu man faraqal ahbab bal musabu man harima thawab. Disebutkan dalam kitab Hasyiatul Bajuri, salafus salih dulu, siapa-siapa yang tak datang berjemaah di masjid akan diucap takziah 7 hari berturut-turut. Yang tak datang masjid 7 hari kena ucap takziah. Yang datang masjid tapi lambat, maknanya habis imam bagi salam dia tambah rakaat lain, maknanya dia lambat. Orang tu juga akan diucap takziah 3 hari berturut-turut. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya ni bukan tak nak pergi masjid Ustaz. Anak saya ramai perempuan rumah. Anak lelaki pun alah susah betul nak bawa masjid. Kan kalau saya pergi kan tak semayang pula diorang, macam mana? Dia begini. Ada dalam kitab Al-Mughni dicatatkan, lau zahaba ilal masjid wa taraka ahli baitih la yusalluna faradi aw la tahawanuna aw ba'dhum fi salati fa salatul fil bait afdal min salati fil masjid. Ada kaedah, kalaulah kerana kita semayang di masjid menyebabkan anak-anak kita jadi terabai semayangnya, maka semayang di rumah lebih afdal dari semayang di masjid. Itu ada kaedah. Maknanya tuan-tuan nak menggunakan hujah anak-anak terbiah, tetapi dia punya pahala tak akan sama. Kata Imam Al-Qurtubi, siapa semayang di rumah dengan semayang di masjid, walaupun berjemaah, pahala tak sama. Tuan-tuan semayang kejap lagi, semayang isyak 27 kali ganda.
Tuan-tuan semayang isyak di rumah berjemaah dengan isteri dan anak-anak pun 27 kali ganda. Tapi 27 tu tak sama nilai. Semayang di masjid nilainya 27 sen dolar. Semayang di rumah 27 ringgit. Lain. Ringgit dengan Singapura dolar walaupun nombor sama, nilai lain-lain. Tuan-tuan semayang di masjid dapat 10 pound sterling, di rumah dapat 10 ringgit. Lain. Walaupun 10. Jadi kod mana pun semayanglah di masjid. Habis macam mana anak saya? Bawa lah datang masjid semua-semua pun masalah kau. Datang semua. Nah ni Ramadan dah dekat. Kita kempen lah bagi pihak Jabatan Agama Negeri Sembilan. Jadikan masjid rumah kita yang kedua. Tuan-tuan, sebulan Ramadan ni, tahun lepas berbuka kat rumah. Tahun ni buka kat masjid lah. Tak payahlah datang melenggang. Jangan bawa lah makanan sikit. Takkan melenggang bengkok masjid nak menanggung hari-hari. Bukan hari-hari penuh orang sponsor. Ada hari pening masjid nak mencari. Bawa makanan sini. Bawa siang kita mangkuk tingkat tu. Bawa makanan selera kita. Tongkat ali apa. Bawa ikut apa kau nak. Letakkan duduk. Cari tikar duduk kat tiang masjid mana-mana kat luar. Sedekahlah sikit masjid. Bagi karipap ke apa ke. Kemudian azan Allah Akbar, Allahu Akbar. Makan dengan suami sama je, cuma tukar venue saja. Berkat. Makan 10 minit, semayang maghrib berjemaah. Bila semayang berjemaah, imam kita selalu pesan, maghrib kalau nak berbuka punya semayang, jangan panjang sangatlah, jangan rekat tamu surah Yasin. Pening orang menggigil nak makan nasi ni. Kau agak-agak, kau tahu lah, kau tu hafiz, janganlah surah Yasin. Pendek. Macam semayang kita tadi, just nice, cantik bacaannya. Panjang tidak, pendek sangat. Tak pendek, tak panjang. Sederhana lah maghrib kita tadi. Sedang itu elok. Jangan mengilai-ngilai. Bismillah. Orang ni Bismillah. Tak masuk. Kan kalau panggil imam Arab kan panjang mengalunnya tu kan. Ada dulu Pahang panggil imam Arab baca tarawih. Pening orang kampung. Dia baca Qul Allah. 7 jenis Qul Allah. Qul. Macam-macam. Apa pekul tak masuk-masuk begini. Main Arab. Pening-pening bacaan itu. Qiraat dan lain-lain. Lagipun semayang di masjid, tuan-tuan tak payah pening. Macam masjid kita ada imam. Saya faham ada orang dia tak nak datang masjid sebab dia takut jadi imam. Don't worry, datang ke masjid, imam disediakan. Saya tak tahu ngapa orang kita takut jadi imam. Apa masalahnya? Tak boleh ustaz, panik. Panik apa orang belakang, bukan orang depan. Kita kalau macam ceramah, orang depan munasabah panik, gigil macam mana. Ini orang duduk belakang lantak engkau lah, bukan nak jadi. Tak boleh ustaz, panik lah. Panik. Ada panik, jangan main. Ada quarters guru mana kat Kuantan semayang. Dia surau tu tak ada imam tetap. Jadi masing-masing ni dia imam main tolak-tolak. Siapa kebetulan pakai macam ustaz kena tolak. Jadi untuk mengelakkan jadi imam, semua orang datang situ pakai t-shirt dia datang. Pakai jersey bola Liverpool buat bodoh. Dengan anggapan kalau t-shirt tak adalah orang tolak. Tapi kalau dah 10 orang pakai t-shirt, salah seorang lengan panjang kena. Pakai t-shirt goalkeeper memang kena. Sebab imam tak elok lah nampak siku kan. Kau jadi imam. Dia kata ada satu cikgu matematik, orang tolak dia jadi imam. Dah kat pukul 8 tak sampai maghrib lagi. Nak menunggu. Kau jadi imam lah, cepat je lah, baca lah apa-apa. Kita sama kita. Okey. Allahu Akbar, Fatihah semua okey. Sujud. Allahu Akbar. Sujud lama betul. Geng-geng belakang makmum dah latih lama sujud. Bila seorang tu terpaksa lah angkat kepala sebab lama sangat. Tengok dah tak ada dah imam. Lupa imam lari. Dia kata aku panik lah. Dia tiba-tiba datang panik. Yalah kita faham. Panik. Tapi masalah tu tidak berlaku di masjid sini. Tuan-tuan datang ke semayang. Kami di pejabat agama memang mengakui imam ni kita orang gelarkan sebagai spesies terancam, makhluk hampir pupus. Susah betul nak mendapatkan imam kan. Budak-budak mengaji ramai tapi tak nak pula jadi imam. Masalah betul lah. Lala cikgu pencin jadi imam, polis pencin, askar pencin. Ustaz jauh, tak mana guru duduk tak tahulah, macam dia betapa. Tak nak jadi imam lah. Imam ni payah. Jadi bila orang awam jadi imam, kita terdedah kepada macam-macam masalah fiqh lah. Itu yang ada
Ada seorang tu, dia lepas pencen Putrajaya, dia balik kampung. Dia ni tak adalah jenis orang semayang